أجمعين وإلى رحم مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى رحيج المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam program kuliah maghrib bulanan di sini. Dan pada kuliah yang lepas kita telah baca dan pahami sebentar lalu satu hikmah yang berkait kaedah yang sebaik-baiknya untuk kita mencapai cita-cita hidup dunia dan akhirat, yaitu dengan cara kita serahkan kejayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bersungguh-sungguh, kita penuhi segala faktor-faktor sebab-sebab yang biasanya membawa kejayaan berdasarkan kepada ketakwaan yang sebenar dan tawakal yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita tidak boleh kejar cita-cita dengan cara bergantung pada kekuatan diri, kebijaksanaan diri, usaha ikhtiar diri sendiri tanpa bergantung kepada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang lain yang penting yang telah saya terangkan ialah tentang kejayaan itu sendiri. Kita hendaklah faham bahawa dalam Islam apa yang dinamakan kejayaan tidak semestinya apa yang kita kejar itu berjaya kita dapat. Walaupun yang kita mau, yang kita kejar itu gagal tak dapat, tapi Islam mengajar kita itulah dapat. Kalau sekiranya kita berjaya mencapai cita-cita kita, itu satu kejayaan. Sebaliknya, kalau kita gagal, juga itu satu kejayaan. Yang pentingnya ialah kaedah kita mengejar cita-cita itu mengikut keredaan Allah, ikut syariat, ikut hakikat bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Quran dan telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang penting dalam masa kita mengejar cita-cita ialah takat mana kesungguhan kita mematuhi syariat Allah dan takat mana
mana kita berpegang kepada tauhid. Berjaya atau tidak, semuanya berjaya. Kalau berjaya pun berjaya, kalau gagal pun gagal. Kalau gagal pun berjaya. Ini artinya tidak ada kegagalan. Bila kita benar-benar menjadi seorang mukmin, mengejar cita-cita secara Islam yang ditunjukkan oleh Allah SWT, dicontohkan dalam Quran. Peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah, menang atau kalah itu sama saja. Dalam perang Uhud, tentera Islam kalah. Bila kalah, biasalah orang yang kalah dilanda oleh perasaan yang bukan-bukan, yang menyalahi akidah, menyalahi kehalusan tauhid. Lebih-lebih lagi bila tentera Islam disindir-sindir oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah, maka Allah SWT terangkanlah kepada orang-orang Islam pada masa itu, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu rasa lemah, rasa duka cita, dan apa juga perasaan yang tidak sesuai dengan seorang mukmin, karena kekalahan kamu dalam perang Uhud. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tetap tinggi di sisi Allah sekiranya kamu mukmin. Jadi kalah dalam perang Uhud itu pun menang sekiranya tentera Islam itu benar-benar mukmin. Kalau menang pun menang, kalah pun menang. Ini tidak ada dalam agama lain, hanya dalam Islam saja. Menang memanglah menang, kalah pun menang. Di sinilah tuan-tuan, kita perlu menggunakan hati, baik macam mana yang saya selalu sebut. Kalau guna akal saja, aku tak faham lah. Ustaz ni menang tu menang okey lah, tapi kalah ini, menang ini susah. Bagi orang yang guna akal semata-mata, terutamanya akal yang masih gelap, tidak disuri oleh cahaya hidayat Allah, pun susah. Tapi kalau akal yang sudah diterangi oleh cahaya hidayat, akal pun boleh terima. Lebih baik lagi sesudah akal diterangi oleh cahaya hidayat, hati pun, ruang hati pun terang. Jadi jelas ya. Sebab itu apabila turunnya ayat tadi, orang-orang Islam pun senang hati, tuan-tuan. Ayat itu disambung lagi, in massakum, aku rasa manusia imam. In massakum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sekiranya kamu ditimpa kekalahan, mana bila kita pernah gagal ya. Sesungguhnya musuh kamu orang Quraisy pun pernah kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari menang kalah itu kami gilirkan. Artinya masa kita berjaya, masa kita gagal, itu Allah gilirkan. Sama saja, berjaya pun berjaya, gagal pun berjaya. Kerana kedua-duanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita baca satu hikmah yang mungkin dapat menjelaskan rahsia kenapa kalah, gagal pun berjaya.
Ibn Athilah dia menyebutkan begini ya, dalam hikmah ini, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu wa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfi alaika. Maksudnya apabila Allah SWT memberi kejayaan kepada anda, itu pada hakikatnya Allah SWT memberi peluang dalam hati anda atau dalam pandangan hati anda musyahadah terhadap sifat jamal dia, sifat-sifat kesempurnaannya. Yang saya ulangi lagi, kalau kita berjaya mendapat apa yang kita maukan, itu berarti Allah kurnia apa yang kita mau. Itu satu kejayaan. Pada zahirnya, pada hakikatnya Allah bagi peluang kepada kita supaya hati kita ini dapat musyahadah kepada sifat-sifat jamal dia. Apa sifat-sifat jamal? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Karim, ya. Allati, apa saja sifat-sifat Allah yang dapat digolongkan dalam sifat-sifat jamal. Saya dah banyak kali sebut ya, sifat-sifat Allah itu boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, sifat-sifat jamak, sifat-sifat jalal, dan sifat-sifat jamal. Sifat jalal ialah sifat keagungan dia, kehebatan dia, kebesaran dia. Sifat-sifat jamal ya sifat-sifat kesempurnaan dia. Sifat jamal ni misalnya Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Latif Allah yang maha pemberi, sehingga pemberiannya itu sangat halus, tidak terfikir, tidak dapat dilihat oleh manusia. Begitu juga Habib, maha mengetahui, Alim juga maha mengetahui, Karim maha pemurah, Wasi maha luas pemberiannya, dan sebagainya. Itu sifat-sifat jamal. Sifat-sifat jalal yang selalu kita sebut akbar, azim, ya. Dzal jalali wal ikram, ya. Qahhar, dan sebagainya. Itu sifat-sifat jalal. Kadang-kadang sifat jamal ini disebutkan sifat-sifat rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun rububiyah. Sifat jamal ini kadang-kadang diistilahkan juga dengan sifat-sifat rububiyah. Jadi sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat jamal itu sama, ya. Dan sifat-sifat jalal diistilahkan juga dengan sifat-sifat uluhiyah. La ilaha illallah, daripada ilah itulah maka timbullah sifat-sifat uluhiyah, daripada Rabb maka sifat-sifat rububiyah. Kedua-duanya ini tidak boleh dipisah, Pasal apa? Karena kedua-duanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipisah. Makna tak boleh dipisah. Apabila kita percaya kepada sifat keagungannya, sifat jalalnya, dengan sendirinya maka wajib kita beriman kepada sifat jamal dia. Tak boleh dipisah.